Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia ni supaya manusia ni berjaya. Berjaya maknanya masuk syurga, selamat dari neraka. Jadi semua manusia ni akan masuk syurga kecuali dia tak nak. Apabila Nabi SAW bercakap demikian, sahabat semua hairan. Kenapa pula ada orang yang tak nak pula? Syurga tempat yang baik, tempat yang kelazatan, keindahan, semua baiklah. Tiba-tiba ada pula orang tak nak. Tapi Nabi SAW bagi tahu semua akan masuk syurga kecuali tak nak. Apa makna dia? Tafsir hadis ini. Apa maksud dia? Sama. Tahu tak? Tak tahu. Hadis pun perlu tafsir juga, bukan Quran dia. Ya. Kecuali yang tak nak. Jadi yang maksud Nabi ni tak nak dalam hati dia lah, bukan mulut dia. Kalau mulut semua nak, hati tu selalu orang tak bagi tahu. Bila tanya kau nak masuk syurga, nak. Tapi sebenarnya dia tak nak. Ditunjuk dengan perbuatan dia. Jadi satu orang yang perbuatan dia melanggar perintah Allah, ini orang yang tak nak, walau mulut kata nak. Allah tak tengok mulut, Allah tengok hati. Macam ayat Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sungguhnya mereka yang berkata, Rabb aku Allah. Ini bukan berkata dengan mulut. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Mereka berkata Allah Rabb aku, dan mereka istiqamah dalam taat perintah. Tak boleh orang yang bercakap dengan mulut Tuhan aku, Rabb aku, pemelihara aku Allah, dia istiqamah tak boleh. Mesti bercakap dengan hati. Tafsir dia. Manusia ni tak berbuat apa yang dia tahu, tapi dia berbuat apa yang dia percaya. Percaya tu dalam hati, tahu tu dekat mulut. Jadi orang yang tak mau syurga ni, orang yang dalam hati dia tak mau, ditunjuk dengan amalan dia melanggar perintah Allah. Orang yang melanggar perintah Allah ni orang tak mau. Faham tak? Faham tidak? Orang yang tak mau ni orang yang melanggar perintah Allah, walau mulut kata mau. Tapi hati dia tak mau. Sebab ditunjuk dengan amalan dia tak mau ikut perintah Allah, tak mau buat benda yang melanggar perintah Allah. Jadi tu makna tak maulah. Orang yang tak semayang, tanya dia nak masuk syurga, dia kata nak, tapi sebenarnya dia tak mau. Semayang pun tidak, belum lagi nak buat kerja dakwah. Kerja dakwah ni berat lagi daripada semayang. Paling berat lah. Puasa berat juga.
berat, tapi tak ada yang lebih berat dari perintah nombor 1 yang telah jadi tak ada dalam agama Islam sekarang ni. Di kalangan ulama-ulama yang maksudnya dipanggil ustaz lah, dia tak menganggap kerja mengajak manusia kepada Allah ni perintah pertama. Saya je yang bagi tahu kamu semua. Ada ustaz-ustaz lain bagi tahu. Seluruh dunia tak ada, bukan baru semalam, dulu lagi. Sudah lama, berkurun, beribu tahun. Sejak zaman Nabi Adam lagi dia orang tak tahu. Mana tahu? Sebab apa dia berat? Berat sebab apa? Dia kena bagi masa, dia bagi harta untuk buat kerja tu. Itu dia memang tak nak lah beri harta tu. Dan bagi masa sebab masa nak guna untuk cari harta. Memang tak nak bagi masa juga. Bila tak nak bagi harta, masa pun tak nak bagi. Sebab masa tu untuk cari harta. Jadi kalau diminta masa untuk buat kerja tu yang panjang, mana nak buat? Semayang bagi masa juga, tapi tak berapa lama. Tak adalah sampai berbulan. Bagi masa 10 minit, 15 minit. Kadang orang semayang lagi cepat, 1 minit, 2 minit. Lebih-lebih dia tak semayang berjemaah, dia semayang sendiri. Kan? Dia ikut dan dia je lah semayang. Tapi itu berat juga sebab dia kena bagi masa. Tapi belanja duit tak ada. Tak ada orang kena bagi duit untuk semayang. Masa je. Tinggalkan berniaga dia. Berapa banyak peniaga boleh tinggalkan berniaga dia untuk semayang? Berat lah tu. Sebab apa berat? Sebab masa tu untuk dapat duit, dapat dunia. Bila azan je, kita tengok berapa orang berniaga tu boleh tinggalkan berniaga dia berapa orang. Kau kat Greenwood ni bila? Berapa ramai yang tutup pintu kedai, lepas tu pergi masjid? Ada? Bila tak ada, maknanya tak ada orang lah. Semua lelaki sepatutnya lah bila azan tinggalkan berniaga. Itu berlaku zaman Nabi dulu. Lepas tu hilang lah kan. Sekejap selepas Nabi meninggal ada lagi. Lama tak ada. Bila azan, Bilal dengan itu je. Zaman sebelum ni, sehingga kini sebelum ni lama lagi tak ada orang datang masjid. Azan pun tak ada. Ada azan Bilal dengan imam. Lepas dia buat sikit, bukan buku dakwah apa, sikit-sikit lah ajak orang. Adalah sikit. Itu pun tak sedia untuk tutup kedai. Yang sedia tutup kedai ingat 2-3 orang kan, yang konon-konon nak mengamalkan. Tapi tak istiqamah je. Lama berhenti. Tengok semua orang tak ada. Jadi tu dia berat. Kat Greenwood ni azan, ada tak orang tinggalkan rumah dia pergi masjid? Ada. Tua-tua lah, pencen dia. Pencen tu dia orang tak ada nak cari duit lagi. Itu tak ada masalah. Dia pun dah boring duduk rumah, pergi masjid. Tapi kalau ada pencen pergi masjid tu tak berapa berharga sangat lah. Boleh berharga juga lah. Tapi yang senang, yang susah, yang orang bersih berniaga tu, berhenti, tutup. Kalau dia je lah. Kalau ada perempuan, dia perempuan tu boleh buka kedai lah. Tapi yang lelaki ni tutup. Dia mau pergi masjid. Itu tujuan azan dipanggil untuk panggil orang datang masjid, bukan untuk bagi tahu tanda waktu. Sekarang dibagi tahu azan tanda waktu. Kalau tak nak, kalau macam dia orang buat majlis ilmu kan, waktu azan dia azan, tanda waktu, menghormati waktu. Lepas tu bila dia semayang, dia tak mau azan lagi, semayang dia lewat kan. Patutnya sebelum semayang tu dia bagi azan lah. Bukan azan pada waktu lepas tu terus mengajar. Itu dia orang tak faham. Azan tu sebenarnya panggil orang datang semayang. Dan lepas azan janganlah terus semayang, bagilah waktu setengah jam.
15 minit. Jadi berapa ramai yang datang sembahyang? Sebab dia berat. Berat sebab apa? Bagi waktu yang sepatut bagi untuk dunia. Dia nak dunia, kan? Dia nak dunia. Mana dia nak pergi tinggalkan kedai dia? Kecuali dia kerja kerajaan atau kerja dengan orang, macam Yazid ni. Bila dulu dia tak semayang, bila dah ikut dakwah sikit, waktu semayang dia semayang. Sebab dia pun tak rugi, gaji jalan kan. Yang dia punya berniaga tu, yang nak bayar gaji tu, dia tak nak pergi. Aku tutup, siapa nak datang, kan? Macam saya dulu, saya keluar 4 bulan 40 hari, saya ada klinik. Dia orang kata tiap kali datang doktor tak ada. Kita nak jumpa doktor tak ada, orang lain ada. Malah nak pergi. Dia tak nak pergi klinik saya sebab saya tak ada. Saya keluar masa lama. Itu pun ada pengganti saya. Pada satu waktu saya tutup terus, tak ada pengganti. Saya tutup, bila balik baru buka. Tengok, boleh buat tu? Tak boleh, kan? Semayang pun tak boleh tutup. 10 minit, 15 minit, nak kira sebulan buat tutup. Tapi orang yang tak cinta dunia, cinta Allah, dia boleh buat. Orang yang tak menghiraukan dunia ni, kan, kelazatan dunia ni, itu antara petanda orang kurang cinta dunia. Orang tak ada cinta dunia. Dia boleh mengamalkan perintah Allah, iaitu semayang. Atas pada semayang lagi lah kerja dakwah ni, yang memang tak boleh dibuat oleh orang yang cinta dunia. Jadi bila cinta dunia ni datang, hilanglah cinta pada agama. Bila tak ada cinta agama, cinta Allah tak ada, tentulah kerja ni hilang. Jadi perintah yang pertama hilang bila Nabi meninggal. Nabi-Nabi lah. Ini kerja ni lah. Sebab itu kerja ni tak pernah hidup. Kenapa dia mati je tak hidup, mati Nabi je tak hidup? Sebab minta orang korban masa. Kalau Samad, dia tak boleh hidupkan perintah ni, sebab dia cinta dunia. Dia sedar tak, dia pun sama orang yang cinta dunia. Kalau mati Nabi tu, dia tak ada nak buatnya. Dia tak ada nak buat bagi masa untuk kerja dakwah ni, sebab dia cinta dunia. Dia nak bagi masa banyak untuk dunia. Kerana itulah kerja ni tak pernah hidup. Kamu jangan heran tau, kamu juga adalah di antara orang-orang yang akan meninggalkan kerja ni bila Nabi je mati. Ataupun saya mati, saya bukan Nabi, bin Nabi, saya dengan izin Allah gerakkan kerja ni hidup. Untuk gerakkan kerja ni hidup lagilah tak boleh cinta dunia. Nak buat pun tak boleh, gerakkan lagilah. Tuan bayangkan saya yang doktor, saya boleh buat dunia kau sendak, saya tak mahu. Dari kecil lagi saya tak mahu. Samad semua nak dunia. Mana Allah guna dia untuk hidupkan agama? Tak boleh. Samad ikut boleh lah, ikut boleh mengelak. Meneraju boleh, meneraju tak boleh kalau cinta dunia. Yang mengikut boleh mengelak. Yang meneraju ni, yang saya ni ke depan ni, di zaman orang semua tak nak ni, hidupkan perintah ni. Kami ingat senang ke? Senang ke? Senang ke? Tahu pun. Susah. Bukan senang. Nampak senang doktor hidupkan agama. Kenapa dia hidupkan agama? Dia tak ada kerja lain ke? Siapa yang ada nak hidupkan agama? Yang lain ikut boleh. Yang ikut tu baik sikit lah, dia tak nak ikut. Tapi dia tak ada ke depan, dia boleh belakang. Dia kalau dia tak nak, dia tak mau pergi. Yang nak meneraju tu, yang nak menggerakkan manusia bangun atas kerja ni, susah. Tapi tak kira lah susah tak susah nak hidupkan agama. Agama takkan hidup kalau kerja ni tak hidup. Semayang je tak boleh hidup. Hidup perintah nombor 1 ni, baru hidup perintah-perintah lain. Kalau tidak, tak boleh. Inilah naluri dia, kerja mengajak manusia kepada Allah. Inilah dia punya ni.
Dan dia paling berat. Berat bukan sebab kita ni, berat tu sebab dia perlu korban benda kita cinta. Korban yang kita cinta ni, tinggalkan anak, bini, keluarga Allah. Nak mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada Allah tak boleh mengajak orang dekat tempatan aja. Kena mengajak orang di seluruh dunia tu. Ada masa kena tinggalkan keluarga dan anak. Bukan itu saja, belanja harta lagi. Siapa nak bagi duit, nak pergi sana situ? Itu sebab orang semua tak nak buat kerja tabligh. Ajaran sesat dia orang. Dia orang tak kata ini jalan betul. Sebab benda ni dia orang kata berlawan dengan apa kita nak, dunia. Dalam Quran Allah beritahu, infiru hifafa wasiqala, keluar jalan Allah susah dan senang. Bukan dia kata jangan keluar jalan Allah. Infiru hifafa wasiqala. Mana ada orang baca ayat ni? Semua ayat suruh korban dunia untuk buat kerja dakwah tak dibaca oleh ustaz-ustaz ni. Orang tak ketawa, sedih je. Sebab itu dia orang semua tak ceramah bab ni. Jihad mati. Umat Islam faham jihad lain. Yang apa ni, jihad ni di jalan Allah ni perang, bunuh orang kafir, tak tentu hara punya faham. Jihad ni berkorban harta diri untuk menegakkan agama, untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Itulah jihad. Bukan pergi perang. Perang tu hasil kesan daripada mengajak orang kafir ni. Jadi orang kafir marah, dia perang kita, dia serang kita. Kerana itu diperintah, boleh kita berperang juga, istiar perang juga. Bila dia mula mengistiarkan perang. Kalau dia tak ada mengistiarkan perang, kita tak payah perang. Kenapa nak perang pula? Nak bunuh orang pula? Pasal pula awak dalam mengajak orang kepada Allah pergi bunuh orang. Aduh. Ini kita ajak dia marah, dia nak bunuh kita, perang kita. Waktu tu baru ada perintah. Perintah oleh ketua kita, ketua orang Islam. Kita perlu tahan diri kita. Kerana dia datang nak menyerang orang yang mengajak manusia kepada Allah. Ini tak boleh dibenarkan. Di sisi Allah ini sangat buruk. Menahan orang daripada mengucapkan kalimah. Inilah perkara paling besar. Dia nak pergi bunuh pula orang yang ajak dia. Tak boleh. Kita boleh bunuh dia. Kerana perintah Allah untuk suka Allah. Itu saja kita boleh bunuh orang. Itu datang bila ada kerja, mengajak orang pada Allah. Ini tak ada kerja, tiba-tiba pergi bunuh orang kafir macam sekarang. Lepas tu panggil tu jihad. Jihad ni bunuh orang kafir lah. Bukan itu. Orang yang jihad makna bunuh orang kafir ni, orang kafir sendiri. Dia tu, bukan orang Islam. Suka bunuh orang. Bunuh satu orang aja macam bunuh seluruh manusia di sisi Islam. Tengok mana? Hanya orang yang nak menyerang kita, nak bunuh kita sebab kita ajak dia ucap kalimah. Jadi kerja tu tak ada. Kalau kerja tu tak ada, mana boleh perang ada? Kerja tu pun tak ada. Perang yang ada sekarang ni perang against injustices, mana perang kerana orang tu melakukan ketidakadilan. Dia tak perlu perang tu. Bila orang tu berlaku tidak adil kat kita, tak salah kita angkat senjata dulu. Bawalah ke court dulu, mahkamah. Kenapa pula nak angkat senjata? Macam sekarang orang Israel berlaku tidak adil pada orang Palestin. Tak salah orang Palestin angkat senjata juga. Bawalah ke court, International Court of Justice. Kenapa lama dah ada, tak pernah nak dibuat? Kenapa perkara itu tak pernah dibuat? Sedangkan boleh dibuat. Israel tidak berlaku adil. Dia dah diberi tanah oleh British, yang ini kamu. Lepas tu dia perang dengan Palestin.
dia ambil, dia menang, dia tanah tu sampai sekarang milik dia. Mana boleh macam tu? Pergilah court international justice minta. Kenapa tak dibuat? Sebab tak nak dibuat lah. Sebab itu tak dibuat. Jadi perkara itu nak perang. Perang buat apa? Tanah aja. Allah tak benarkan kita perang tu. Minta tanah. Dia ambil tanah saya mau perang kau. Mana? Sampai bila pun tak dapat. Kenapa Hitler perang? Semua nak luaskan tanah. Hitler ambil Jerman, ambil France, lepas tu dia nak ambil Rusia, kalah. Sekarang European Union tu yang paling kuat Rusia dengan yang kuat ialah Jerman dengan France. Sekarang meneraju Europe tu. England dah keluar. Sekarang dia tahu Rusia tu sebelah tu has never been dia orang punya kawan. Dulu lagi dia orang cuba nak menyerang, nak ambil. Napoleon Bonaparte pun out daripada France. Hitler daripada Germany. Semua kalah sampai sekarang. Putin kan tengok aja dia orang berdua ni, nak serang aku lagi tak? Nak jadi macam Hitler tak? Nanti kamu dah dua orang dah gagal. Napoleon Bonaparte dulu lagi, Hitler baru ni. Dua-dua kalah. Senyum aja Putin. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, peperangan semua kat dunia ni tanah tak patut perang. Untuk apa perang dapat tanah? Untuk apa? Hitler yang dapat pun lama hilang juga. Balik jadi Jerman aja. Mula jadi dua Jerman pula. France, Napoleon Bonaparte semua hilang yang ditakluk tu. Sampai nak takluk Mesir lagi dia. Bercita-cita tinggi nak takluk tanah. Sekarang Xi Jinping komunis, cuba nak ambil Tibet, cuba nak ambil Mongolia, cuba nak ambil macam-macam tanah lagi keliling, nak besarkan lagi. Marahlah si India tu. India kata ini kawasan kita yang dah dekat-dekat, letakkan tentera semua, apa hal ni? See? Semua bergaduh nak dapat tanah. Ni tak payah. Ini bodoh punya kerja. Orang bodoh dia berlawan untuk tanah. Yang orang pandai, bijak, yang ikut perintah Allah, berperang hanya bila nak menegakkan kalimah ni. Dan tentu sekali kita akan dapat perang menegakkan kalimah bila kita ajak kalimah, dia tak mau, dan dia bukan dia tak mau, dia diam aja. Dia diam, dia tak buat apa. Dia serang kita. Apa boleh kita aja. Itulah namanya perang yang dinamakan jihad tu. Itu consequences, akibat daripada kerja mengajak manusia kepada Allah. Bukan dia punya main aim. Main aim pergi serang orang, tak ada. The main aim nak ajak orang kepada Allah. Mengajak orang. Orang yang diajak tu bukan saja dia tak mau, dia pergi perang gitu. Nak bunuh pula orang yang ajak. Dan masa tu ada perintah lah untuk orang Islam bersiap sedia untuk menghadapi peperangan tu. Dan kalau mati, itu namanya syuhada. Dan jenazah dia tak payah nak dimandikan. Dan diorang ni lah yang mati syurga. Tapi diorang dah gunakan semua perang macam perang Iraq, jihad, perang Lebanon, Israel ni jihad, perang Syria jihad, semua banyak yang pergi ke sana menolong orang Islam. Dalam perang jihad, perang menentang kezaliman, itu tidak dikira jihad. Lebih baik diselesaikan itu bukan dengan pedang, dengan senapang, pedang dengan mahkamah. Kalau itu gagal baru boleh. Kalau Court of Justice buat, dia tak nak ikut. Then seluruh dunia berkumpul serang negeri itu sampai dia berlaku adil. Itu boleh lah. Apabila usaha nak buat cara aman dah gagal, masih terus degil, tak nak berlaku adil, tak boleh lah. Dan dia orang semua akan serang negara lah. Dia angkat tangan lah. Ini macam mana Israel nak angkat tangan?
Tak ada nak diserang. Kalau semua orang serang, kita perlu berlaku adil. Bagi balik tanah tu. Selesailah masalah. Jadi manusia ni tak tahu apa yang penting, apa yang besar, apa yang tinggi. Yang dia fikir yang tingginya tanah, yang tingginya dunia, yang berharganya dunia. Kerana dunia ni dia sanggup tinggalkan agama. Dia orang tu tak tahu apa benda yang penting. Benda yang penting kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berada di hati dia. Supaya bila dia berada di hati dia, amal dia jadi baik. Itu yang paling penting. Yang dia kena dapat, bukan tanah. Bukan dapat tanah banyak, kan? Ada orang hari ni sibuk nak membeli tanah sana, membeli tanah sini, konon banyak duit dah. So investment. Tiba-tiba mati. Belum sempat lagi dapat buat apa-apa kat tanah. Semua tu illusion. Satu benda yang menipu. Ada orang banyak kedai, rumah kedai sana, rumah sini sana, 3, 4, 5, 6 rumah ada. Sewa konon. Dunia lah. Macam Sufyan Malik, saya bilang jangan buat kerja ni. Kerja tu malam balik, pukul 4 pagi. Cari kerja lain atau tak payah, kerja yang kau boleh kawal waktu. Tak nak. Sekarang dia mana boleh? Subuh mana boleh? Gas pagi mana boleh? Sebab apa? Kerana dunia lah. Jadi manusia ni mencintai benda yang tak berharga di sisi Allah. Diingat berharga oleh manusia. Manusia nampak, kalau ada tanah ni kita bahagia, kita dapat duit, kita bahagia, macam-macam kita boleh buat. Kalau duit tak ada, susah, payah. Macam hari ni lah, COVID-19 datang, orang tak kerja, duit tak ada, makan tak ada, bendera putih, teruk lagi bendera hitam. Ini semua nak menunjukkan saya tak ada kerja, saya tak ada makan. Masalah yang kita hadapi COVID ni ialah masalah hidup dan mati. Masalah yang besar daripada masalah hidup dan mati, masalah syurga dan neraka. Tapi mereka tak menganggap masalah syurga dan neraka ni penting. Macam Sufyan Ampang, dia tak merasa syurga dan neraka tu penting. Dia hidup dan mati. Sufyan Malik pun sama, hidup dan mati. Kamu semua hidup dan mati. Hidup dan mati memang mati, tak nak mati pun mati. Ada faham? Ada tak pernah orang yang tak nak mati tak boleh mati? Tak ada. Semua yang nak mati tu semua tak nak mati. Ya, semua yang mati tu semua tak nak mati. Tapi mati juga. Macam COVID ni, siapa tiba masa mati, dia matilah dengan COVID tu. Ada yang mati sakit jantung. Sufyan tak tahu mati sebab apa. Sufyan Ampang, kau ingat dia tak boleh mati ke? Dia tak kena COVID. Dia boleh mati sebab lain. Enggak. Jadi mati ni memanglah kita kena usaha. Tapi tak boleh nak, tak nak mati tak boleh. Sama ada COVID atau mana-mana, kamu mesti mati. Sekarang ni hanya rate mati tu nampak cepat, banyak at one time. Allah bagi kita penyakit. Tapi masa mati orang tu semua dah ditulis. Tak ada orang yang tak ditentukan mati tiba-tiba sebab COVID dia mati. COVID tu tak boleh matikan orang. Yang matikan Allah. Diabetik tak boleh matikan orang. Semua penyakit tak boleh matikan orang. Yang matikan Allah. Manusia bukan mati sebab dia penyakit. Sebab roh tinggalkan badan dia selama-lamanya. Allah bagi tahu bila waktu tidur, roh pergi. Bila aku tak kembalikan roh tu balik, mana dia mati. Dia kembalikan balik, dia hidup balik lah. Setiap tidur kita membaca doa, dengan nama Engkau aku hidup dan dengan nama Engkau aku mati. Ada baca doa Sufyan sebelum tidur? Ada ke? Takkan ada pula. Susah nak ingat tu. Orang tidur je. Engkau ada baca?
Yazid. Tidur bukan. Susah orang nak ingat tidur. Doa. Bismillah. Apa ni doa? Allahumma bismika amutu wa ahya. Tak susah, wala pendek. Baca bila bangun tidur, baca doa. Ada buat? Ada buat ke Sufyan? Apa lambat pula? Bila bangun kita bacalah doa pula. Lambat sikit. Bila bangun tidur kita baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilana itu. Boleh buat. Boleh ingat. Mana ingat? Sufyan saya tak percaya dia buat. Nipu. Dia tak boleh ingat tu. Bila makan, bismillah wa ala barakatillah, ingat. Mana ingat? Sufyan kata ingat, si penipu. Saya tak percaya. Mana ada iman dia untuk ingat tu. Hari ni kita mandu kereta, ada ingat? Bismillah subhanallazi saham, ada. Ini benda kecil, tapi untuk dapat ingat ni kena iman tinggi. Dia bukan fardu, sunat sikit, kecil. Masuk rumah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada buat ingat. Ada ingat? Ada ingat? Tak ada. Itu menunjukkan bahawa iman kita tu tak sampai tahap kita boleh amal. Sufyan ada ingat? Ada buat. Alah. Masuk salam baca Allah. Dia pertama sekali kalau kita masuk rumah, pertama niat ada. Kerana perintah Allah untuk sekali Allah, assalamualaikum. Kalau perintah Allah untuk sekali Allah tak ada, makna niat tak ada. Amalan tu tak diterima. Kalau kita assalamualaikum aja. Tapi niat tak ada. Niat bagi assalamualaikum tu untuk suka Allah. Jadi sebelum kita bagi salam, niat ada. Kerana perintah Allah untuk suka Allah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Itu betul. Baru betul. Kalau assalamualaikum, assalamualaikum, niat tak ada. Itu tak menunaikan perintah Allah. Niat tak ada. Jadi Sufyan assalamualaikum tu adalah dia. Memang ada, banyak orang ada. Tapi buat amalan tu dengan niat yang betul tak ada. Sufyan macam tu juga. Tidur dengan niat yang betul tak ada. Itu belajar dengan tabligh. Tabligh ajar orang berdoa. Tapi belajar doa tu, buat doa je bukannya betul amal tu. Kita kalau tidur, pertama niat. Kerana perintah Allah untuk sekala, tu niat dia. Bismillah wa ala barakati. Bismillah, Allahumma bismika amutu ahya. Kalau tak baca kerana perintah Allah untuk sekala, amalan tu, doa tu tak diterima. Sebab niat tak ada. Ada orang mengajar, budak-budak dia ajar doa ni semua. Tapi niat tak ada. Dia ajar doa je. Sebab itulah syaitan tipu. Kita kalau buat amal, doa, niat tak ada, mana terima? Betul tak? Kalau kita makan, bismillah wa ala barakati je, barakatillah je baca. Tak diterima. Dia kena ada niat. Niat dia kerana perintah Allah untuk sekarang. Mana Sufyan belajar ni? Ada Sufyan belajar? Tak ada. Dia tak mau belajar dengan saya. Saya ni pada dia bukan alim. Alim tak ada, apa pun tak ada. Doktor. Jadi dia belajar dengan orang lain, mana nak betul? Kita hari ni walaupun kita semayang, kalau tak ada niat, semayang tu tak diterima. Kalau kita berkeluar dengan Allah, niat tak betul, macam orang tabligh, baiki di. Keluar 40 hari, baiki di. Niat dia. Niat salah. Blatantly wrong. Itulah diajar oleh tabligh, jemaah tabligh. Mengajar niat. Niat dia orang apa? Baiki diri. Dalam bayan hidayat dia, kita punya niat ialah untuk baiki diri. Mana ada kitab Quran memang tak ada sebutlah baiki diri, kan? Semua Quran dan kitab yang sahih untuk sukakan Allah semua, mencari keridaan Allah. Tak? Jadi keluar jalan Allah, orang tabligh, guru-guru dia, share dia bagi tahu niat kita untuk baiki diri, bukan nak baiki orang. Ini semua salah, ajaran salah sebenarnya. Walaupun tak nampak, ini halus, sesat. Kita mau cakap kita keluar jalan Allah kerana Allah perintah dan untuk sukakan Allah. Bukan untuk baiki diri. Orang tabligh
Banyak keluar 6 bulan, setahun, baiki diri. Apa jadi? Mana nak diterima? Dia orang tak sedar tu. Bila aku cakap, ya ke? Betul ke? Yalah. Memang betul lah. Bagi tahu lah sekarang aku, kalau ada orang bagi tahu selain benda tabligh, buat apa benda amal untuk baiki diri. Semayang untuk baiki diri. Puasa untuk baiki diri. Keluar jalan Allah untuk baiki diri. Kalau keluar jalan Allah untuk baiki diri, kenapa semayang tak untuk baiki diri? Betul tak? Dia pun perintah Allah juga. Jadi orang tabligh ni menganggap keluar jalan Allah ni bukan perintah Allah. Satu cara akidah, satu cara yang telah dicipta oleh mereka sebagai usaha untuk baiki diri. Siapa nak jadi baik, ikut tabligh. Nonsense. Kalau macam itu, Nabi tak ada pun ikut usaha tabligh tu. Sahabat-sahabat pun tak ada kat Mekah 12 tahun, 13 tahun, tak ada keluar 3 hari, 40 hari. Ada tertib Nabi bagi tahu macam tu? Tak ada. Betul-betul tak ikut Islam, dipaham Islam sebab berjubah, berserban, janggut. Ni semua illusion, penipuan. Agama tak ada dibelajar dengan betul. Perkara salah, niat pun tak tahu. Bila niat tak tahu, apa benda yang ada. Sebab itu niat ni kena ada iman. Satu orang nak buat untuk sukakan Allah ni, mesti iman kuat. Tidak, tak ada. Macam orang beramal untuk dapat pahala. Niat dia nak dapat pahala. Faham tak? Macam Sufyan sekarang ni ada datang buat gas. Apa niat dia? Kalau tak ada skrip tu lah. Dia, kerana dia dah, kalau dia tak buat ni, dia dapat tekanan. Hati tak tenang. Betul tak Sufyan? Kalau kau tak buat gas, tenang. Dia buat gas sekarang untuk tenang saja. Bukan untuk sukakan Allah. Sebab apa? Tapi kerana ada skrip tu, dia terpelihara sikit. Kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Tapi kat mulut lah. Dia betul, dia akan buat gas juga. Lambat pun, mesti. Sebab tak tenang kau tidak. Tapi bila dah lama dia layan, dia tak buat, lama itu pun hilang. Tak payahlah buat gas. Sebab dia dah tak betul lagi niat dia. Niat dia tak untuk sukakan Allah, tak ada. Sebab itu makin iman orang tu kuat, makin dia boleh niat betul untuk sukakan Allah. Makin amalan dia diterima, ikhlas. See? Kalau kita mula semayang aja, tak boleh nak sukakan Allah. Macam Sufyan makan, nak sukakan Allah ke? Sebab itu dia boleh baca bismillah wa ala barakatillah, tapi niat dia nak kenyang. Doa bismillah wa ala barakatillah. Masuk rumah, tidur, doa betul, tapi niat nak hilangkan mengantuk. Mana betul? Kita tidur bukan untuk hilangkan mengantuk, untuk sukakan Allah. Ada kamu faham tak niat macam ni? Atau kamu terperanjat? Lama dah saya cakap ni. Lain macam sikit. Takkan pula tidur untuk sukakan Allah pula. Kita yang tidur, bukan Allah tidur. Dan itu pula dia tanya. Tidur tu perintah Allah. Sebab itu kita tidur untuk sukakan Allah. Dia perintah kita tidur. Tapi kita tak tidur kerana perintah Allah, sebab kita mengantuk. Dan niat kita tidur nak hilang mengantuk. Situ maknanya kita iman tak berapa ada. Iman cakwa. Tak sampai tahap memahami agama ni. Bab niat pun gagal. Jadi tuan-tuan yang niat tu sangat penting. Salah niat, amal tak diterima. Tak ada niat, amal tak diterima. Kosong. Semayanglah. Semayang perintah, semayang zuhur. Aku ada satu saja aku semayang zuhur, Allahu Akbar. Niat tak ada. Niat dia nak semayang zuhur je. Tak boleh. Saja aku semayang zuhur kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Itu baru betul. Tak payahlah nak sebut 4 rakaat. Tapi ada yang mengajar saja aku semayang zuhur, Allahu Akbar. Itu tak betul. Semayang tak diterima. Kalau tak buat apa amal untuk sukakan Allah kerana dia perintah, tak dia diterima. Jadi kita boleh belajar doa makan, doa tidur, tapi doa tu dibaca dengan niat kerana itu perintah Allah, itu sukakan Allah.
Tapi dia ajar baca je. Budak-budak pun baca. Orang tabligh 4 bulan 40 hari muzakarah doa. Dia dah ingat, dah pandai betul. Niat dia tak buat betul. Keluar 4 bulan pun tak ada niat, apa pun tak ada niat, niat semua salah. Sebab itu kerja tu banyak ramai orang buat, tapi semua tak ada kualiti punya orang. Semua dia punya amalan tak ada roh. Pakai serban, jubah, beraya, roh tak ada. Serban, jubah, janggut itu je, rupa je. Jadi bila tabligh ni lama-lama nampak macam ada roh sikit dululah. Orang lama-lama konon ada roh. Mana ada roh? Kamu je cakap ada roh. Kalau amalan tu makin diterima oleh Allah, dia kekal dalam dunia ni. Kalau amal tu tak diterima, dia makin lama makin kurang. Makin lama makin kurang, lama-lama hilang. Itu sebab Allah tak terima. Hari ni gas, besok tak. Lusa gas. Boleh lama-lama hilanglah gas. Orang yang diterima amal ni tak pernah hilang. Covid pun gas, tak Covid pun gas. Hari-hari gas. Macam dengan izin Allah amalan saya. Bandingan Sufian Ampang boleh? Siapa bagus sekarang? Sufian Ampang ke saya? Saya gas hari-hari, cuti mati saja dari dulu bertahun-tahun. Dengan Sufian seminggu sekali. Siapa betul awak ingat? Jawab. Sufian betul tak? Tapi Sufian rasa dia punya amalan betul tak? Sufian fikir. Sufian rasa betul tak buat gas sekali seminggu? Tapi syaitan bagi tahu dia betul. Syaitan akan bagi tahu Sufian betul. Sebab itu dia tak, sampai sekarang dia tak nak bertukar. Datang Sabtu je kat sini. Dia dalam hati, dalam syaitan bagi tahu dia, Amir Saad ni tak syukur. Aku datang sekali seminggu. Patut dia syukur. Aku datang at least sekali. Hakim tak ada datang. Aku bukan mau dia syukur. Aku bukan mau syukur. Bukan aku syukur. Kau ni telah buat benda yang tak ikut Nabi punya cara, Allah punya keinginan. Benda kena perintah Allah besar ni tak boleh buat seminggu sekali. Hari-hari. Cuti mati saja. Ini Allah punya kehendak, bukan aku punya kehendak. Aku sampaikan aja. Sufian tak nak. Aku nak dunia. Habislah, tutup cerita lah kalau nak dunia. Sufian gombak macam tu. Jadi kalau kamu ada anak, jangan namakan Sufian. Tolonglah. Saya ada 2 Sufian. Dua-dua tak boleh pakai. Sufian. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, memang ada dalam sahabat Abu Sufian, tapi memula dia musuh Islam. Bila Mekah, Nabi masuk Mekah, baru masuk Islam. Alah, tak boleh pakai punya. Lepas tu anaknya Abu Sufian, anaknya Muawiyah jadi itu raja dan semua nak dunia punya. Kan? Oi. Jadi namakan Sufian. Padanlah nak dunia, kan? Kira hari ni kita mau nama orang yang nak Allah. Mudah-mudahan setiap kali panggil nama tu doa. Pun tak jadi juga sengawang. Nama Muhammad bin Abdullah bakal Mahdi, tak jadi. Sebab apa? Orang bagi doa tu tak kabul. Aduh. Jadi bapa sekalian yang mulia, agama mula-mula yang paling susah perintah ni kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kerja mengajak. Inilah perintah yang pertama hilang. Dengan hilang ini, hilang agama semuanya. Bila hidup ini, maka hidup agama. Tapi nak hidupkannya ni memang berat. Perintah ni perintah berat. Kerana kena korban data, masa dan juga nyawa. Ini lagi tak mau. Tapi inilah ubat. Ubat, sebenar-benar ubat, sepahit-pahit ubat, sebetul-betul ubat. Untuk menjadikan manusia itu suci dan bersih rohnya dan amalnya, dan membuat dia berjaya masuk syurga selamat di neraka. Okey.